Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi PDPR 2.0 kita selama 2 minggu insya-Allah, dan kemudian awak semua akan bercuti penggal, cuti pertengahan tahun selama 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu ni kita akan masuk sikitlah untuk bab 6, iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, sebelum kita pergi jauh, apa kata kita baca doa macam selalu dalam kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Al-Alim, please help me be good in mathematics so I can plus, minus, times and divide and be a better servant. Oh Allah Ar-Rahim, please help me be good in mathematics so I can use it to serve the ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey. Kalau sebelum ni, sebelum kita cuti hari tu, awak semua dah belajar bab 5 iaitu bulatan. Okey, jadi hari ni kita sambunglah bab 6. Okey, sebelum kita pergi jauh, jom kita recall sekejap, kita imbas kembali sikit apa yang kita dah belajar dalam bab 4 iaitu poligon. Okey, dalam topik poligon tu kita dah jumpa macam-macam bentuk 2 dimensi. Okey, bentuk 2 dimensi. Okey, antaranya kita ada segitiga, kita ada segi empat, kita ada yang ini. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau 5 maksudnya poligon pentagon. Namanya pentagon. Okey, kalau yang ni pula, okay, kita ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 sisi. Jadi namanya ialah hexagon. Okey. Jadi ini antara poligon-poligon je lah. Ada lagi yang kita belajar heptagon, ada oktagon, ada nonagon, ada dekagon, dan banyak lagi sebenarnya bentuk-bentuk poligon. Okay, dan bentuk 2 dimensi ni hanyalah melibatkan panjang dan lebar sahaja. Okay, dan dia poligon bentuk 2 dimensi juga dia melibatkan hanyalah permukaan yang rata. Okey, permukaan yang rata lah, nampak ni rata je kan. Okey, tapi kalau bentuk 3 dimensi dia ada tambah lah. Bila sebut 3 dimensi dia akan melibatkan panjang, lebar dan juga dia ada kedalaman. Okey, dia ada kedalaman. Okey, macam mana pula dengan permukaan dia? Okey, permukaan dia ada yang rata dan juga ada yang melengkung. Okey. Sekarang kita akan tengok beberapa bentuk 3 dimensi. Kita akan kenal lah beberapa bentuk 3 dimensi yang kita akan cover dalam bab 6 ni. Okay. Yang pertama saya ada buatkan satu bentuk. Okey, ini sangat familiar lah. Saya tahu semua orang tahu. Okey, comel je ni. Ini bentuk piramid. Okey, bentuk piramid. Okey, sifat dia macam mana? Okey, bawah dia ada satu permukaan rata yang berbentuk poligon. Okey, kalau yang ni bentuk segi empat lah. Bentuk segi empat, kemudian dia ditutup dengan semuanya segitiga. Bentuk segitiga, lepas tu dia bertemu pada satu puncak. Okey, ini ialah bentuk piramid. Okey, saya tuliskan sekejap. Okey. Ini bentuk piramid. Okey, bentuk pertama ni kita belajar ialah piramid Piramid. Okey, piramid ni bila kita buka dia jadi macam mana? Okey. Kalau kita buka, dia ada satu bentuk segi empat, betul? Okay, dia ada satu bentuk segi empat. Segi empat sama. Lepas tu dia ada segitiga. Bentangan dia macam inilah. Bila kita buka dia akan jadi macam gini. Okay, ini segitiga. Ini ialah piramid. Okay, ini bentuk yang pertama kita ada. Okay, piramid. Okay, yang kedua kita ada apa? Okay, sekarang ni apa yang saya ambil ialah tisu. Segulung tisu. Okey, tisu ni bentuk apa? Tisu ni ialah berbentuk silinder. Okey, berbentuk silinder. Okey, saya tuliskan silinder. Silinder. Okey, silinder. Okey, silinder ni sifatnya macam mana? Okey, dia ada dua permukaan yang rata. Okey, dua permukaan yang rata yang berbentuk bulatan. Kemudian dekat tengah-tengahnya, okey, dibaluti dengan satu permukaan yang melengkung. Okey, dan dia bercantumlah permukaan rata ni, bulatan atas dengan bulatan bawah ni kita boleh katakan congruent.
Kongruent tu sebab apa? Sebab ada sama saiz dan sama bentuknya. Kemudian kita ada satu permukaan yang melengkung. Jadi bila kita buka permukaan silinder ni, kita boleh dapati bahawa ada satu permukaan bulatan macam ni. Kemudian yang melengkung ni bila kita buka dia akan jadi seperti segi empat. Segi empat sama, segi empat tepat. Okay, lepas tu ada bawah pula yang permukaan yang bulatan. Lebih kurang lah macam tu. Ini bentangan dia lah. Okey, ini silinder. Okey, jom kita tengok bentuk yang ketiga. Okey, bentuk ketiga ni paling best lah. Ini semua orang tahu kan, ice cream cone. Okey, ice cream cone bentuk cone. Okay, jadi ini nama dia bentuk cone lah. Sebab apa? Sebab dia ada satu permukaan yang berbentuk bulatan, kemudian dia ada satu permukaan yang melengkung dan dia ada satu puncak. Dia ada satu puncak macam tu. Okay, jadi kalau kita buka permukaan cone ni, dia akan jadi macam mana? Okay, cone. Okay, di sinilah. Okay. Cone bentuknya dia ada satu permukaan bulatan. Okey, permukaan bulatan, kemudian dia bila kita buka yang apa dia punya lengkungan tu, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam seperti macam itulah. Kan, betul tak? Okay. Kalau kita buka dia akan jadi satu permukaan yang bulatan tu. Permukaan bulatan ni yang ni. Lepas tu yang lilitan bawah ni dia akan terbuka dan bertemu pada satu puncak. Okay. Right. Okay. Ini cone. Okay. Apa bentuk yang lain yang kita ada? Ialah kita ada ini dia. Okay, yang ni saya buat juga. Ini ingat tak waktu first kelas kita, waktu kita jumpa dekat sekolah, okay, saya ada suruh buat benda ni. Okay, ni apa nama dia, bentuk ni sebenarnya? Okay, dia ada dia panjang. Okay, lepas tu ada dua permukaan yang sama, kongruen ni. Okay, ini segitiga kan? Segitiga, dan ini ialah namanya prisma. Okey, segitiga ni poligon. Okey, dia boleh jadi juga bentuk segi empat, boleh jadi juga segi lima, pentagon, boleh jadi juga heptagon, segi tujuh, macam-macam boleh. Okey, cumanya dia panjang, dia ada macam panjang. Okey, ini namanya prisma. Okey, jadi dia tak terhad pada segitiga sahajalah. Dia boleh jadi banyak sisi. Okey, poligon. Okey, ini namanya prisma. Okey, prisma. Jadi kalau ini maknanya prisma segitiga lah. Prisma segitiga. Okey, jadi kalau kita buka bentangan prisma ni, kita dapat apa? Kita ada dua sisi segitiga, dan kita ada satu, dua, tiga. Okey, kita ada tiga segi empat tepat. Okey, jadi kalau kita buka, kita akan dapat macam inilah. Macam mana tu? Okay, ada tiga kan, segi empat. Okay, kemudian ada satu lagi segi tiga. Okay. Jadi inilah bentuk prisma. Okay, prisma. Ini kalau prisma segitiga lah. Kalau segi empat, dia akan jadi segi empat. Okay, kalau segi empat. Okay, kalau segi empat. Contohnya saya ada kotak kasut ni. Kotak kasut. Okay, ini pun kita boleh panggil prisma segi empat, tapi dia ada nama khas dia lah. Kita tak panggil prisma segi empat. Kita panggil dia sebagai cuboid. Cuboid. K-U-B-O-I-D. Okay, jadi dia segi empat dan dia memanjang lah. Sama macam kotak kasut ni. Okay, dia ada lagi satu kawan dia. Kawan dia apa dia? Ini dia. Ni pun saya buat tadi lah. Okay, yang ni nama dia cube. Cube. Pernah dengar tak cube ice? Ice cube. Kan? Ini bentuknya cube. Segi kita boleh panggil dia sebab apa? Sebab dia semuanya sama. Segi empat sama. Semua sisi dia sama. Dan dia macam dadu lah. Macam dadu. Okay. Kalau buka, nanti kita akan tengok. Sebab tak muat. Okay.
Jadi itu antara contoh-contoh antara contoh-contoh bentuk 3 dimensi yang kita akan tengok. Inilah kita dah kenal. Okay, dan selepas ni kita akan tengok pula macam mana nak kira luas dan juga isi padu bagi segitiga pula dah. Kita akan tengok luas dan juga isi padu bagi bentuk geometri 3 dimensi ni. Tapi buat masa sekarang kita kenal dululah beberapa contoh, iaitu piramid, kita ada silinder, kita ada cone, kita ada prisma, kita ada cuboid dan juga kita ada cube. Okey. Jadi saya harap daripada situ boleh kenal lah nama-nama dan juga macam mana nak bentangkan dia bila kita buka, macam mana rupa dia. Okey, sampai situ sahaja untuk kali ini. Kita akan sambung lagi untuk video akan datang. Terima kasih. Bye.